Salam sejahtera kepada pelajar-pelajar yang dikasihi. Saya Lee Kwek Hui. Boleh panggil saya Miss Lee. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Malaysia. Video instruksional ini adalah berkenaan dengan bab 3 iaitu penentuan keseimbangan pendapatan negara di mana subtopiknya adalah berkenaan dengan 3.2 iaitu ekonomi dua sektor bahagian yang ke-9 di mana bahagian ini kita akan fokus tentang kesan pelaburan yang berkenaan dengan huraian raja. Untuk maklumat pelajar, bab 3 ini mempunyai 4 subtopik yang utama dan subtopik yang kita tengah fokuskan adalah 3.2 iaitu ekonomi dua sektor. Okey, sebagai peringatan, ekonomi dua sektor ini hanya terdiri daripada isi rumah dan prima sebagai pelaku ekonomi sahaja. Okey, untuk maklumat pelajar, bagi subtopik 3.2 ekonomi dua sektor, memang ada banyak subtopik yang kecil. Dan subtopik kecil yang kita tengah kaji itu adalah berkenaan dengan kesan pelaburan. Bagi video instruksional yang sebelumnya, Miss pun telah jelaskan tentang kesan pelaburan autonomi terhadap keseimbangan pendapatan negara bagi pendekatan AEAS serta pendekatan JW melalui jadual rumus seteraja. Jadi sekarang apa yang kita nak kaji itu adalah berkenaan dengan huraian raja bagi raja yang telah dilakarkan. Okey, dan yang kita fokuskan itu adalah melalui pendekatan AEAS. Okey, sekarang Miss akan cuba terangkan huraian raja apabila berlakunya peningkatan pelaburan. Okay, dan huraian raja ini adalah berkaitan dengan huraian raja keseimbangan pendapatan negara, tetapi sekarang yang kita fokuskan adalah pendekatan AEAS sahaja. Dengan reti kata lain, Miss hanya akan fokuskan huraian raja bagi raja yang atas ini sahaja. Okey, jadi sekarang anda boleh nampak ini paksi Y dia, AE ya, dan paksi X dia, Y. Jadi garis 45 darjah ini ingat dia adalah AS di mana Y sama dengan AE. Dan sekarang ini keseimbangan dia macam mana kita dapat? Ya, apabila dia bersilang dengan fungsi AE. Okey, jadi nak huraikan raja ini, yang pertama kita akan huraikan keseimbangan asal. Ingat, keseimbangan ini adalah merujuk keseimbangan pendapatan negara. Okey, jadi huraian dia akan jadi sedemikian. Keseimbangan pendapatan negara yang asal tercapai pada titik E0. Okey, apabila kita kata fungsi AS di mana Y sama dengan AE, dia adalah bersilang dengan fungsi apa? Ya, fungsi AE0 yang terdiri daripada perbelanjaan penggunaan dan pelaburan yang asal. Okey, iaitu pada tingkat pendapatan Y0. Okey, jadi apa yang Miss keluarkan dekat sini, ini adalah kata kunci dia lah, maklumat yang penting. Saya ulang. Keseimbangan pendapatan negara yang asal tercapai pada titik E0 apabila fungsi AS di mana Y sama dengan AE adalah bersilang dengan fungsi AE0 yang terdiri daripada perbelanjaan penggunaan dan pelaburan yang asal iaitu pada tingkat pendapatan Y0. Okey, seterusnya kita akan sambung dengan peringkat yang kedua di mana dia adalah berkenaan dengan peralihan kelok. Sekarang anda cuba tengok kelok yang beralih itu kelok AE kan? Okey, isu kita, inilah isu yang kita nak kaji. Okey, dan apa yang kita nak simpulkan? Apabila berlakunya peningkatan dalam pelaburan. Okey, kalau kita kata bahawa I meningkat, dia sebenarnya juga akan menyebabkan AE meningkat. Kenapa? Sebab I merupakan salah satu komponen dalam AE. Jadi ingat, I meningkat, AE meningkat. Okey, ini bagi tahu alasan dia. Lepas itu,
barulah kita kaji pasal kelok ataupun fungsi dia. Okey, memandangkan dekat sini, anda sudah kata bahawa AE naik. Maka yang seterusnya, fungsi AE macam mana ataupun kelok AE macam mana? Beralih ke mana? Ya, beralih ke atas. Dari mana ke mana? Tengok. Ini, dari AE0 ke AE1. Okey, itulah sebab bagi fungsi AE yang baru ini, komponen I dia sudah tukar jadi I1. Okey, jadi pelajar boleh sebut dekat sini. Okey, di mana komponen dia adalah terdiri daripada perbelanjaan penggunaan dan pelaburan yang baharu. Okey, saya ulang perenggan ini. Apabila berlakunya peningkatan pelaburan, ia sebenarnya akan menyebabkan perbelanjaan agregat turut meningkat. Kerana I merupakan salah satu komponen dalam AE. Maka fungsi AE akan beralih ke atas iaitu dari AE0 ke AE1 yang terdiri daripada C dan I yang baru. Okey? Kita sambung. Untuk peringkat yang ketiga, kita akan fokus pasal proses. Dan proses itu sebenarnya adalah merujuk proses keseimbangan. Okey, untuk maklumat pelajar, apabila kita nak cerita pasal proses keseimbangan, setiap kali mesti mula pada tingkat pendapatan Y0. Okey? Okey, jadi sekarang anda fokus yang ini ya, Y0. Okey, kemudian dari Y0 ini kita akan bagi dia jalan dan naik sehingga ke atas. Dan ingat, kelok yang anda kena fokuskan adalah yang ini, AE1. Sebab kan kita sudah kata kelok dia beralih kan, fungsi AE dia sudah beralih. Dan lagi satu kelok yang kita nak kaji, iaitu kelok AS. Okey, jadi pelajar kena ingat yang saya nak kaji ini. Okey, dan ini. Dua ini sahaja. Okey, jadi sekarang dari Y0 kita bagi dia naik ya. Okey, jalan sentuh. Okey, walaupun anda kata, Miss, ini sentuh titik E0. Saya bukan minta anda tengok titik keseimbangan. Yang Miss minta anda tengok itu adalah kelok. Kelok apa? Kan saya kata kita hanya fokus AE1 ataupun AS sahaja. Jadi sekarang, pada point ini, kelok apa yang kita sepatutnya tengok? AE0 ke? AS ke? Ya, sepatutnya AS kan? Sebab kan Miss sudah kata kita fokus AS dan AE1 sahaja. Okey, kemudian kita naik lagi. Sentuh titik sini. Okey, jadi ini adalah kelok apa? AE1 kan? Jadi pelajar boleh nampak pada tingkat pendapatan Y0, yang ini adalah sentuh kelok AS. Yang ini adalah sentuh kelok AE. Jadi kita dapati bahawa pada masa itu AE adalah melebihi AS. Okey? Dan perkara yang seterusnya yang kita nak kajikan, okey, kalau katakan pelajar nak letak, mungkin sini anda nak letak apa? A ke? Okey, ini ada E0. Mungkin anda boleh bagi tahu. Lebihan perbelanjaan agregat, sebanyak apa? E0. Okey, itu kalau anda nak kaji pasal gap dia tu berapalah. Okey, seterusnya. Adakah anda masih ingat saya kata apabila berlakunya lebihan perbelanjaan agregat, yang kita akan kaji seterusnya adalah tentang inventory. Dan kemudian kita akan kaji tindakan pengeluar. Jadi sekarang Miss nak tanya, kalau berlakunya lebihan perbelanjaan agregat, inventory macam mana? Jadi anda fikir kalau perbelanjaan agregat bermaksud salah satu komponen dia C. Pengguna membuat perbelanjaan, beli barang. Barang tidak mencukupi di pasaran, akan keluarkan daripada stok. Jadi stok kita akan berkurangan. Anda sebagai pengeluar, anda dapati bahawa inventory sudah berkurang. Apakah tindakan anda? Ya, sebagai pengeluar, dia sebenarnya akan meningkatkan keluaran dia ataupun output dia. Jadi apabila dia meningkatkan output, kita kata bahawa Y meningkat kan? Okey, Y meningkat kan? Jadi anda tengok sini ya.
Jalan, okey. Sini. Y sudah bertambah dah. Okey kan ini. Faksi X ini merujuk kepada pendapatan negara kan. Sekarang anda cuba tengok pada titik ini. Okey. Ini sentuh AS. Mana AE dia? AE dia ke atas. Okey, jadi sekali lagi AE melebihi AS. Kalau AE melebihi AS, sekali lagi inventory berkurang, pengeluar akan meningkatkan keluaran. Jadi tambah lagi. Okey, sehingga dia capai keseimbangan baru pada titik E1. Okey, sebenarnya dekat sini ada beberapa peringkat kan. Okey, dan kita tak mungkin akan huraikan setiap satu. Jadi, ayat yang kita nak simpulkan, anda boleh buat. Okey, proses ini akan berterusan. Sehingga capai keseimbangan yang baharu iaitu pada titik E1. Yang ini. Sebab tadi dari sini kan. Okey, jadi sekarang yang ini dia sebenarnya melibatkan satu proses. Proses apa tu? Okey, nanti baru Miss bagi tahunya. Okay, jadi sekarang saya ulang semula peringkat ini. Pada tingkat pendapatan Y0, kita dapati bahawa AE melebihi AS. Okey, kalau anda nak spesifik, anda boleh spesifik AE1. Okey, dan kita dapati pada masa itu lebihan perbelanjaan agregat berlaku. Jadi inventory berkurang, pengeluar dia akan tingkatkan keluaran. Apabila pengeluar tingkatkan keluaran, sekali lagi tengok masih berlaku lebihan perbelanjaan agregat. Jadi sekarang kita terus sebut ayat ini, proses ini akan berterusan sehingga mencapai keseimbangan yang baharu pada titik E1. Okey? Itu berkaitan dengan peringkat yang ketiga ya. Okey, sekarang kita masuk peringkat yang keempat. Bagi peringkat yang keempat itu, dia adalah berkenaan dengan keseimbangan baharu. Okey, jadi uraian bagi peringkat ini lebih kurang sama dengan yang pertama punya, iaitu keseimbangan asal. Cuma sekarang pelajar kena fokuskan tentang E1 ini. Okey, kita cuba tengok. Keseimbangan pendapatan negara yang baharu tercapai pada titik E1 apabila AS di mana Y sama dengan AE, ingatlah fungsi AS dia adalah bersilang dengan fungsi AE1 yang terdiri daripada perbelanjaan penggunaan dan pelaburan yang baru. Pada tingkat pendapatan, Y1. Macam itu sahaja. Okey, itu adalah keseimbangan pendapatan negara yang baharu. Dan untuk peringkat yang kelima itu, dia adalah berkenaan dengan kesan. Kesan dia senang je, anda fokus kepada paksi X, iaitu paksi pendapatan ini. Dan anda dapati bahawa pendapatan kita sebenarnya meningkat dari Y0 ke Y1. Okey, jadi itu sebenarnya merupakan kesan dia. Okey, maka pelajar pun huraikan kesannya pendapatan negara meningkat daripada Y0 ke Y1. Dan sebenarnya kenapa dia meningkatnya? Okey, ingat yang dia meningkat itu disebabkan proses ini kan? Dan proses ini kita sebenarnya panggil dia sebagai proses pengganda. Okey, jadi ayat anda boleh tulis sedemikian, melalui proses pengganda. Okey, kenapa berlakunya proses pengganda ini? Apakah isu asal dia? Peningkatan pelaburan kan? Okey, jadi pelajar pun buat akibat peningkatan pelaburan. Okey, kita cuba tengok saya ulang sekali lagi untuk peringkat yang kelima ini. Kesannya pendapatan negara meningkat daripada Y0 ke Y1 melalui proses pengganda akibat peningkatan pelaburan. Pastikan anda tunjuk anak panah. Tengok yang ini. Okey, I meningkat, tengok AE naik dah. Okey, dan kemudian Y pun meningkat. Okey, untuk buktikan bahawa dia adalah selaras dengan konsep ini. Okey, jadi itu adalah huraian raja bagi keseimbangan pendapatan negara
akibat berlakunya peningkatan pelaburan melalui pendekatan AEAS. Okey, pastikan anda praktis untuk huraikan raja tersebut. Okey. Jadi yang seterusnya, kita akan kaji melalui pendekatan JW pula. Okey, yang ini pula adalah berkaitan dengan huraian raja bagi keseimbangan pendapatan negara akibat berlakunya peningkatan pelaburan, tapi kali ini adalah melalui pendekatan JW. Okey, jadi nanti apa yang Miss fokuskan, huraian saja hanya berdasarkan raja yang bawah ini saja. Sebab kita tengah kaji pasal JW. Okey, paksi Y dia kita label JW, paksi X labelkan Y. Dan sekarang pelajar kena fokus keseimbangan pendapatan negara yang asal, iaitu pada titik E0 sini. Okey, cuba tengok keseimbangan pendapatan negara yang asal tercapai pada titik E0 apabila fungsi, ingat yang S ini adalah tabungan dan tabungan ialah bocoran. Okey, kemudian kita juga ada fungsi I. I ini adalah pelaburan dan pelaburan merujuk kepada suntikan. Okey, iaitu J ya. Okey, jadi sekarang huraian kita akan jadi sedemikian. Untuk peringkat yang pertama, kita akan huraikan keseimbangan pendapatan negara yang asal. Okey, jadi huraian dia. Keseimbangan pendapatan negara yang asal tercapai pada titik E0. Okey, apabila kita kata bahawa fungsi, ini fungsi apa? Fungsi bocoran. Okey, fungsi bocoran yang terdiri daripada S bersilang dengan fungsi suntikan. Okey, ingat sebut perkataan fungsi ya, iaitu kelok yang terdiri daripada I0. Okey, di mana tingkat pendapatan dia adalah pada Y0. Okey, Miss ulang ya. Kalau berdasarkan pendekatan JW, keseimbangan pendapatan negara yang asal tercapai pada titik E0 apabila fungsi bocoran dia yang terdiri daripada tabungan bersilang dengan fungsi suntikan yang terdiri daripada pelaburan yang asal, di mana tingkat keseimbangan pendapatan negara adalah mencatat pada Y0. Okey, itu bagi huraian yang pertama. Bagi peringkat yang kedua, kita akan fokus tentang peralihan kelok. Okey, berkaitan dengan peralihan kelok, cuba tengok isu yang kita kaji, peningkatan pelaburan. Jadi pelajar pun beritahu, apabila pelaburan meningkat, dia sebenarnya akan menyebabkan apa? Okey, kan anda tahu pelaburan ini dia merupakan suntikan kan? Okey, jadi pelajar beritahu peningkatan dalam pelaburan dia akan menyebabkan suntikan turut meningkat. Okey, lepas itu jangan lupa beritahu kenapa demikian. Apakah alasan dia? Kenapa pelaburan meningkat? Suntikan meningkat? Okey, alasan dia sebab pelaburan merupakan salah satu komponen dalam suntikan. Okey, itulah sebab kita kata bahawa I meningkat, J meningkat. Akibat dia merupakan salah satu komponen dalam dia. Okey, seterusnya barulah kita kait dari segi peralihan kelok. Kelok itu fungsi lah. Jadi anda akan dapati bahawa fungsi pelaburan itu ataupun fungsi suntikan dia akan beralih ke, okey, kita sebut dulu ya, fungsi suntikan, okey, yang terdiri daripada pelaburan akan beralih ke atas, iaitu daripada I0 ke I1. Okey, kalau ada pelajar yang label J0, J1, huraikanlah berdasarkan raja anda. Okey, seterusnya untuk peringkat yang ketiga, kita akan sambung tentang proses keseimbangan. Okey, ingat setiap kali apabila kita nak bincang pasal proses keseimbangan itu, kita mesti mula pada tingkat pendapatan Y0. Okey, jadi sekarang pelajar fokus ya Y0. Inilah Y0. Okey, ingat
Yang kita nak kaji adalah I1 ya. Fungsi pelaburan dia sudah beralih dan menjadi I1. Ini yang terkini kan. Dan lagi satu yang kita nak kaji adalah pasal tabungan dia. Okey. Di mana ia juga merupakan bocoran. Okey. Sambung ya. Tengok yang ini. Bagi dia naik. Naik sentuh ini. Okey. Sekali lagi saya ingatkan. Walaupun anda nampak E kosong. Tapi ingat. Kita bukan kaji pasal E kosong. Yang kita nak kaji sama ada W. Okey. Iaitu S. Ataupun I1. Jadi sekarang anda cuba fokus betul-betul. Tengok betul-betul. Titik ini. Adakah dia melalui S ke? Ataupun melalui I1? Ya, I1 kita ada kat atas. Kalau S, ya, fungsi S memang melalui titik sini. Jadi ini sebenarnya adalah merujuk kepada tabungan, iaitu bocorannya. Okey, naik lagi. Sentuh titik ini. Titik ini berkaitan dengan apa? Ya, pelaburan yang baru. Kami kata kita fokus W, iaitu S dengan I1 kan? Okey, jadi sekarang cuba tentukan hubungan dia. Apa lebih besar daripada apa? Kita dapati I1 adalah melebihi daripada S. Okey, I1 melebihi S. Ataupun anda boleh sebut juga bahawa suntikan adalah melebihi bocoran. Okey? Okey, saya ulangnya. Pada tingkat pendapatan Y0 adalah dikesan suntikan melebihi bocoran kerana I1 melebihi S. Okey, sekarang yang ini berkaitan dengan pendekatan JW. Dan kalau anda masih ingat, Miss pernah beritahu bahawa kita akan kait dengan pendapatan dalam aliran pusingan pendapatan. Jadi sekarang suntikan melebihi bocoran. Apakah kesan terhadap pendapatan aliran pusingan pendapatan? Ya, dia sepatutnya akan jadi naik. Okey, yang seterusnya kita akan kaitkan yang suntikan ini dengan AE. Dia akan menyebabkan AE naik ke turun ni. Ya, ingat kalau ada suntikan yang lebih banyak itu sebenarnya kita kata bahawa suntikan dia akan meningkatkan AE. Sebab anda tahu bahawa pendapatan dalam aliran pusingan pendapatan meningkat, Y meningkat. Jadi dia akan memberi kesan terhadap C. C pun meningkat, jadi AE pun meningkat. Okey, dan seterusnya kita akan kait dari segi inventory. Inventory dia macam mana? Kalau AE itu adalah banyak. Ya, apabila berlakunya lebihan perbelanjaan agregat itu, dia sebenarnya menyebabkan inventory akan turun. Okey, dan apakah tindakan pengeluar? Pengeluar akan cuba meningkatkan keluaran dia ataupun output dia. Okey, so that's why kita nampak lah memang dia akan meningkatkan output lah. Okey, sekarang kita akan sambung dengan peringkat yang keempat. Untuk maklumat pelajar, peringkat yang keempat itu adalah berkenaan dengan keseimbangan baharu. Okey, sekarang kita sambung. Keseimbangan baharu tercapai pada titik E1. Okey, di mana kita kata fungsi bocoran dia adalah bersilang dengan fungsi suntikan. Okey, bocoran yang terdiri daripada saving bersilang dengan fungsi suntikan. Suntikan kita yang ini, I1, ingat ya. Iaitu pada tingkat pendapatan Y1. So anda boleh nampak E1, I1, lepas tu S dan juga Y1. Okey, Miss ulangnya. Keseimbangan pendapatan negara yang baharu tercapai pada titik E1 apabila fungsi bocoran yang terdiri daripada tabungan bersilang dengan fungsi suntikan yang terdiri daripada pelaburan yang baru iaitu pada tingkat pendapatan Y1. Dan untuk peringkat yang kelima, ingat ini adalah berkaitan dengan kesan. Dan kesannya anda cuba fokus pada tingkat pendapatan. Iaitu paksi X ini adalah dikesan pendapatan kita meningkat. Dari Y0 ke Y1 kan. Okey, jadi pelajar pun huraikan. Kesannya tingkat pendapatan meningkat.
Okey, daripada Y0 ke Y1. Okey, sekarang cuba fikir semula. Yang ini meningkat. Kenapa dia meningkat? Dia melalui proses apa tu? Ya, jangan lupa dia adalah melalui proses penggandaan ataupun proses pengganda. Akibat apa isu dia? Akibat peningkatan pelaburan. Sambung dekat sini. Okey, saya ulang peringkat yang ini. Kesannya, pendapatan meningkat dari Y0 ke Y1 melalui proses pengganda akibat berlakunya peningkatan dalam pelaburan. Okey, jadi itu adalah huraian raja berkaitan dengan proses keseimbangan pendapatan negara akibat berlakunya peningkatan dalam pelaburan dengan melalui pendekatan JW. Okey, pastikan anda ingat 5 peringkat ini ya. Okey, dan praktis untuk huraian raja tersebut. Okey. Adakah anda boleh memahami huraian raja tersebut? Okey, jikalau anda rasa penerangan Miss adalah jelas serta mudah difahami, okey, sila memberi sokongan kepada Miss dengan subscribe channel Miss, like serta sharekan video ini kepada rakan-rakan anda supaya dapat memanfaatkan antara satu sama lain. Jikalau terdapat sebarang pertanyaan, sila tinggalkan persoalan tersebut pada rangan komen. Nanti Miss akan baca dan balaskan komen anda. Okey? Terima kasih atas sokongan anda. Okey, untuk sesi yang seterusnya, kita akan masuk sesi soal jawab. Okey, pastikan anda sudah kuasai betul-betul berkaitan dengan macam mana kita nak huraikan raja keseimbangan pendapatan negara akibat berlakunya perubahan terhadap laporan autonomi. Okey? Jom, marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Sesi soal jawab. Marilah kita tengok soalan yang berkaitan. Soalan yang dikemukakan. Nyatakan nama peringkat untuk huraikan proses keseimbangan pendapatan negara apabila berlakunya kejatuhan dalam pelaburan autonomi. Okey, untuk maklumat pelajar, kalau nak huraikan soalan ini, kan kita kena sediakan jawapan anda dalam bentuk esei kan? Dan ikut 5 peringkat tersebut. Okey, cuba fikirkan apakah nama bagi 5 peringkat itu. Okey? Okey, jadi marilah kita semak jawapan dia. Untuk peringkat yang pertama, dia adalah berkenaan dengan keseimbangan pendapatan negara yang asal. Okey, kemudian diikuti dengan yang kedua, iaitu berkaitan dengan peralihan kelok. Okey, bagi peringkat yang ketiga pula, dia adalah berkenaan dengan proses keseimbangan. Ingat, untuk peringkat ini, setiap kali pastikan perkataan anda mula pada tingkat pendapatan Y0. Okey, sambung dengan peringkat yang keempat, iaitu keseimbangan pendapatan negara yang baharu. Dan untuk peringkat yang terakhir sekali itu adalah berkaitan dengan kesan. Dan ingat, kesan yang kita kaji itu adalah kesan terhadap pendapatan negara. Dan biasanya sama ada pendapatan meningkat ke ataupun menurun itu, dia juga melalui proses penggandaan. Okey? Okey, kita sambung dengan soalan yang seterusnya. Soalan dia. Kejatuhan dalam pelaburan autonomi iaitu AYA investment akan menyebabkan perbelanjaan agregat turut menurun. Kenapa ya? Okey, kerana kita kata bahawa I merupakan salah satu komponen dalam AE. Itulah sebab kalau I turun, AE juga akan turun. Okey? Okey, soalan yang seterusnya. Jikalau AE melebihi AS, ingat yang ini berlaku lebihan perbelanjaan agregat. Perkara ini akan menyebabkan pengeluar macam mana terhadap keluaran dia akibat stok yang semakin apa. Okey, cuba fikirkan jawapan anda. Okey, jadi perkara ini akan menyebabkan pengeluar meningkatkan keluaran dia. Kenapa? Akibat stok yang semakin berkurang. Okey? Kita sambung dengan soalan yang terakhir. Pendapatan negara menurun melalui proses apa?
apabila berlakunya kejatuhan dalam pelaburan autonomi. Okey, jadi kenyataan ini sebenarnya menunjuk kalau I turun, memang Y akan turun. Dan Y akan turun berkali ganda. Yang berkali ganda itu adalah berkenaan dengan proses pengganda ataupun proses penggandaan. Okey, sebenarnya berkenaan dengan proses penggandaan itu, dia ada satu pengiraan yang khas lah yang dikenali sebagai pengganda. Di mana nanti pelajar akan belajar dengan lebih lanjut pada subtopik yang seterusnya. Okey, jadi setakat ini saja untuk sesi soal jawab kita. Bye-bye. Dengan demikian, selesailah perbincangan yang berkaitan dengan kesan pelaburan ini. Okey, jadi untuk video instructional yang seterusnya, Miss akan bincangkan tentang konsep pengganda. Okey, jangan lupa tekan loncengnya supaya anda dapat pemberitahuan apabila terdapat video yang baharu. Dan kita jumpa lagi pada video instructional yang seterusnya. Okey, bye-bye.